Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kekuatan, diberikan kita kesihatan dalam suasana hari ini. Dan paling kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan kita yang begitu besar artinya ini dalam kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jika kita melihat betapa banyaknya nikmat Allah dalam hidup ini, sesuatu yang tidak dapat kita jangka. Namun dalam kesempatan hari ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ujian demi ujian diberikan kepada kita. Namun ujian-ujian tersebut bukan hanya semata-mata untuk merasakan hidup kita dalam suasana yang agak gundah gulana, tetapi kita yakin bahawa ianya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudara sedang penonton sekalian, kita diuji dengan wabak yang disebut sebagai COVID-19 pada hari ini, sesuatu yang menggemparkan. Ya, sudah pastilah ujian yang kita terima ini sesuatu yang amat besar artinya dalam kita merenung diri kita, melihat kembali keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita khususnya. Sudah tentu ada sebabnya yang dikurniakan oleh Allah atas segala ujian wabak yang sedang berluasa pada hari ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan sudah penonton sekalian, marilah sama-sama kita berikhtiar, ya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain daripada usaha-usaha kita, ya, mengelakkan diri daripada terjerumus ataupun terlibat dengan penyakit ini, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berdoa, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, yang diperintahkan kepada kita, yang diarahkan oleh pihak berkuasa kepada kita, itu juga merupakan suatu usaha yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sedang penonton dirahmati Allah sekalian, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan sedang penonton yang ada di luar sana tentang satu tajuk yang saya rasa cukup penting, ya, dalam kita mengharungi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, sudah tentu kita memiliki kekuatan, kelemahan yang ada di mana-mana. Namun yang penting bagi kita adalah bagaimana kita dapat meningkatkan ilmu kita. Tajuk yang ingin saya sampaikan dalam kali ini ialah tentang pendidikan. Ya, pendidikan, suatu buku yang telah ditulis oleh seorang tokoh yang amat besar, yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, iaitu Tuan Haji Mahyudin Asy'ari, ya, menulis tentang buku Penyayangnya dalam Pendidikan. Betapa besarnya arti kasih sayang, ya, dalam konteks kita memahami pendidikan yang sebenarnya. Bagaimana kita memahami pendidikan sebagai suatu alat ataupun mekanisme untuk mendidik generasi kita supaya memahami apa yang sepatutnya mereka faham. Sama ada memahami diri mereka, memahami keluarga dan juga memahami penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, ya, sebagai pendidik, ya, termasuk di luar sana ramai pendidik yang sudah tentulah mempunyai pengalaman, mempunyai cabaran dalam kita menjadi seorang pendidik ini. Penting untuk kita melihat bahawa elemen penyayang ini adalah sesuatu yang cukup besar artinya dalam kita memberikan ilmu. Bukan setakat kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak murid kita, bahkan yang lebih penting adalah bagaimana kita menerapkan elemen akhlak, menerapkan elemen ta'dib yang disebut dalam banyak kitab tentang bagaimana proses pendidikan itu bukan hanya setakat the transfer the knowledge, ya, dalam bahasa Inggeris, tetapi juga membentuk
jiwa dan adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul besarnya sudah penonton sekalian tentang elemen penyayang dalam pendidikan ini adalah sesuatu yang boleh kita kaji, ya. Dalam kesempatan pendek ini mungkin saya akan menyentuh secara umum tentang beberapa elemen-elemen dalam pendidikan, elemen-elemen penyayang dalam pendidikan. Mungkin di luar sana kita boleh melihat apakah aspek-aspek yang penting untuk sama-sama kita menilai di manakah besarnya erti kasih sayang, ya, dalam pendidikan. Sudah tentu di luar sana ramai guru-guru, ramai pendidik, ya. Saya juga seorang pendidik, tuan-tuan yang ada di hadapan saya pun juga pendidik. Kita juga berdepan dengan bagaimana anak-anak murid kita, pelajar-pelajar kita yang sekarang ini sedang menunggu dan mendapat ilmu daripada kita. Tetapi yang lebih penting, bukan setakat ilmu yang nak kita sampaikan kepada pelajar-pelajar kita, maklumat-maklumat yang nak kita berikan kepada mereka, tetapi yang lebih penting juga, sedang penonton sekalian, adalah bagaimana pendidikan itu dapat membentuk akhlak dan tarbiyah kepada mereka. Memahami tentang elemen pendidikan itu tidak hanya faham, tetapi juga selain memahami ilmu tersebut, mereka juga dapat mendekatkan diri terhadap falsafah, masalah, cabaran sebagaimana yang telah dipelajari. Orang mengetahui tentang sesuatu ilmu itu berdasarkan kepada apa yang dipelajari, tetapi orang jarang melihat kenapa dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu kepada mereka. Jadi ini yang penting dalam kita membicara tentang pendidikan konsep penyayang. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang kita sebutkan sebagai konsep penyayang tersebut? Ya? Dalam bidang pendidikan ini, kadang-kadang kita lihat ramai, ya, di kalangan para pendidik ini insan-insan yang berjasa, insan-insan yang mempunyai ilmu yang sangat hebat, insan-insan yang sudah tentulah mempunyai pengalaman yang besar dalam memberikan latihan dan pendidikan kepada anak-anak murid. Tetapi yang lebih penting, ya, selain daripada ilmu yang kita ada, ialah bagaimana kita dapat mengasuh, ya. Penyayang ini artinya suatu proses seorang ilmuwan, seorang guru ini dapat mendidik, membimbing, mengasuh, membina adabnya dan kemampuan membentuk potensi, ya, potensi anak-anak murid yang dididik tersebut. Jadi banyak tuan-tuan, ya. Antaranya adalah mendidik, keduanya dapat mengasuh, ya, dapat membina adab mereka, dapat membentuk potensi jiwa akhlak mereka untuk berhadapan dengan cabaran alam atau cabaran dunia yang ada pada hari ini. Ini suatu perkara yang kita boleh sama-sama fikirkan. Untuk menjadi seorang pendidik yang penyayang, inilah antara elemen-elemen yang boleh kita bicarakan. Ya, seorang guru sebagai contoh. Bagaimana bila kita berdepan dengan anak murid kita, sudah tentu anak murid kita ni pelbagai latar belakangnya, pendidikannya, kekeluargaannya, ya, yang datang daripada keluarga miskin, keluarga sederhana, keluarga yang kaya, ya, orang bergolongan teknokrat, golongan elit, ya, golongan kampung, ya, yang biasa-biasa. Jadi ini pelbagai. Namun apa yang lebih penting bagi kita adalah bagaimanakah proses pendidikan itu mampu tidak hanya semata-mata memindahkan ilmu kita kepada pelajar, tetapi tidak mempunyai keupayaan mendidik mereka. Memahami tentang elemen Islam, agama, kehidupan, kemampuan dalam memberikan kesedaran terhadap pembinaan akhlak dan adab kepada anak-anak murid. Hari ini tuan-tuan sedang penonton dirahmati Allah sekalian, cabaran besar, ya, dalam konteks pendidikan, ketidakupayaan setengah daripada pendidik kita ini dalam membentuk adab anak-anak pelajar. Bukan tuan-tuan saja di luar sana, saya juga sebagai pendidik, kita berdepan dengan cabaran. Kerana cabaran nak mendidik anak-anak generasi masa akan datang ini adalah generasi yang jauh berbeza dengan apa yang kita ada zaman-zaman saya juga dan juga mungkin sebelumnya. Kerana kehidupan generasi hari ini berbeza, sangat berbeza. Tidak sama seperti zaman-zaman 60-an, 70-an, 80-an. Jadi pembentukan adab itu suatu perkara yang mesti kita lihat sebagai suatu keutamaan, ya, dalam membentuk akhlak, jiwa, ya. Kenapa mereka mesti beradab kepada guru-guru? Sebagai contoh,
Ada pelajar-pelajar kadang-kadang sidang penonton sekalian datang berjumpa dengan guru-guru seperti berjumpa dengan rakan-rakan. Datang bertemu, berbincang, berseloka dengan guru-guru seumpama rakan-rakan. Ya. Tidaklah bermakna bahawa pelajar-pelajar itu tidak boleh senada, maknanya meletakkan guru itu seumpama sebagai sesuatu yang tak boleh kita sentuh. Namun dalam mana keadaan ada dia punya ciri-ciri yang kita harus hormati. Bukanlah maknanya maksud saya tak boleh bergurau senda dengan guru, bukanlah maksud tidak boleh kita berkelak ketawa dengan guru, tidak. Tetapi kadang-kadang jiwa seorang pelajar itu kalau mereka mempunyai kefahaman terhadap elemen adab dalam pendidikan, ini maksud saya bagaimana kita mampu mendidik anak-anak murid kita terhadap adab ini. Ya, kerana bila kita memahami pendidikan itu sebagai suatu proses mengenal manusia dan apatah lagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, makna darajat ilmu itu tinggi. Jadi menghormati guru, mengasihi guru, ya, itu sesuatu yang bukan hanya diminta oleh seorang guru tersebut, tetapi suatu tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya mesti hormat dia? Dia orang, dia cikgu biasa saja. Bukan begitu tuan-tuan. Sebagai pelajar, ya, anak-anak murid, kita juga harus memahami bahawa untuk menjadi seorang pendidik bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, kesabarannya, kekuatan ilmunya dan juga fiqh, dalam bahasa Arab fiqh ni dari segi bagaimana ilmu itu dia harus memahami keupayaan membezakan di antara yang mana baik, yang mana buruk. Sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan, bukan setakat meninggalkan perkara yang haram, ya, perkara yang makruh pun dia berhati-hati dalam setiap tindakan. Jadi guru yang berkeupayaan inilah, ya, yang mesti kita bentuk dan kita lahirkan. Kerana matlamat akhirnya kitalah untuk menjadikan pendidikan itu sesuatu yang disayangi, dikasihi, bagaimana memberikan suatu, kita katakan, kejelekitan di antara pendidik dan juga anak-anak murid kita. Ya, bila adanya rasa perasaan kasih sayang, seorang guru bila mengajar dalam kelas sebagai contoh, datang dengan suatu rasa seronok sebagai contoh. Ya, datang dengan perasaan kita rasa bahawa kita sebagai guru, kita datang untuk menyampaikan ilmu dan nak berjumpa dengan anak-anak murid kita, nak memberikan nasihat dan buah fikiran kita kepada mereka. Maknanya berbeza dengan orang yang datang masuk kelas semata-mata nak mengajar, apa nak jadi, jadilah. Bukan begitu. Seorang guru itu, kalau mereka memahami tanggungjawab, mereka sudah tentulah menyedari terhadap elemen kasih sayang, kerana anak-anak murid kita ini adalah pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang. Jadi itu disebut sebagai mind setting kita, tasawur yang jelas sebagai seorang pendidik. Jadi penting saya sebutkan di sini sebagai mukadimah ini, maknanya para guru, para pendidik ini, ya, kita semua ini tuan-tuan haruslah mempunyai pendedahan terhadap ilmu, tanggungjawab kita dan juga bagaimana kita dapat membina hubungan yang baik dengan anak-anak murid kita. Itu penting. Ya. Seorang guru bukan hanya setakat seorang penyampai ilmu, seorang guru juga merupakan seorang pendakwah. Ini penting. Ya. Kerana kita akan berdepan dengan anak murid kita yang pelbagai. Ada anak murid yang datangnya daripada keluarga yang mungkin ilmuwan. Ya. Ada kadang-kadang anak-anak murid kita ini merupakan golongan keluarga yang sederhana, yang kurang sikit ilmuannya. Ibu dan ayahnya mungkin tidak berpendidikan tinggi sebagai contoh. Sudah tentulah anak-anak itu kadang-kadangnya, bukan semua, ada yang kekurangan ilmu. Jadi sifat itu harus ada bagi seorang pendidik, keupayaan dalam mengenal latar belakang anak-anak murid mereka. Jadi kalau kita kenal anak murid kita, kita kenal siapa mereka, daripada mana latar belakangnya sebagai contoh, maknanya barulah kita dapat, ya, mendekati anak-anak murid kita ini mengikut keupayaan mereka, mengikut kemampuan mereka, dan kita dapat menyampaikan ilmu itu dengan cara yang betul. Kita tidak menyamaratakan semua. Ya, kadang-kadang tuan-tuan sidang penonton dan rahmati Allah sekalian, ya, kita juga pernah menjadi seorang pelajar, ya, kita semua tuan-tuan dan saya pun, kita juga ada pengalaman
Betapa kadang-kala ada beberapa guru-guru kita mungkin sebelum ini kita tidaklah marah, tetapi pengalaman saya sebut guru-guru yang datang ke kelas mengajar kita, kadang-kadang ada yang okey, ada yang tak okey, yang mungkin mereka pun tak faham, datang dalam kelas mengajar pukul rata semua. Jadi ini kadang-kadang memberi kesan negatif terhadap anak-anak murid yang sedang membesar, yang sedang belajar untuk memahami ilmu. Maka sebab itulah penting untuk kita memahami pendidikan penyayang ini sebagai suatu elemen yang dapat membentuk fikrah pemikiran anak-anak murid kita. Sebab itu saya katakan di sini, tuan-tuan sedang menonton sekalian, dalam buku ini disebut tentang pengertian dan konsep penyayang. Kalau kita baca, kita lihat secara jelas terhadap elemen kasih sayang dalam pendidikan ini, disebut juga dalam banyak perkara-perkara yang boleh kita bincangkan adalah bagaimana sifat guru sebagai insan yang mempunyai belas kasihan, pribadi yang tidak hanya semata-mata memenuhi tanggungjawab menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi seorang pendidik. Sebab itu ada takdib tadi tu yang saya sebut awal tadi, ada takdib artinya mendidik, membentuk anak-anak murid kita. Sebab itu tuan-tuan sedang penonton sekalian, saya percaya tuan-tuan yang ada di luar sana pun sudah ada pengalaman. Berapa ramai kita sebagai pelajar dulu mengenali, mempelajari ilmu dengan guru-guru kita, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, kita dapat merasai betapa guru-guru kita dahulu yang benar-benar mendidik kita, membentuk kita menjadi seorang manusia pada hari ini. Kita masih ingat jasa-jasa mereka dan tidak pernah lupakan guru-guru kita. Itulah besarnya kesan dalam kita memberikan kesedaran ataupun memahami konsep pendidikan tersebut. Bahkan kita juga mempunyai pengalaman berapa banyak ratusan guru yang ada yang kita belajar sebelum ini yang kita dah lupa pun. Kerana kesan pendidikan itu kadang-kadang tidak membentuk jiwa kita. Ada kadang-kadang guru yang kita pengalaman yang mendidik kita hanya sedikit sementara, sekejap saja, setahun saja contohnya. Tetapi ilmu yang disampaikan, nasihat yang diberikan, tausiah mereka kepada kita dan juga ramai lagi, itu telah membentuk jiwa kita, menyedarkan kita tentang siapa Allah, kenapa kita datang belajar, kenapa kita tak boleh buat itu, kenapa kita boleh buat ini sebagai contoh. Jadi ini melihatkan dari segi betapa besarnya pengorbanan seorang guru dalam kehidupan seorang pelajar. Berarti guru tersebut mempunyai suatu nilai pendidikan, mengasihi, mencintai dan mempunyai belas kasihan kepada kita. Sebab itu saya katakan dari awal tadi tuan-tuan, guru juga seorang pendakwah. Orang berdakwah ini mesti tahu siapa mad'unya, mengenali dia siapa orang yang nak kita dakwahkan. Orang berdakwah ini tahu dari bagaimana dia nak menyampaikan bentuk cara kita berdakwah. Begitu juga guru. Apatah lagi seorang guru yang ada ilmu. Sudah tentu guru itu berilmu. Maka bila guru itu berilmu tuan-tuan, sudah tentulah dengan elemen ataupun kesedaran tentang pendakwah itu, Masya Allah, hebat. Kita nak menjadi seorang insan yang boleh membentuk diri kita ini menjadi pendidik yang berkualiti. Sebab itulah proses pembentukan adab itu berarti ialah memindahkan nilai mulia itu daripada guru kepada pelajar. Memindahkan nilai-nilai yang berkualiti itu daripada guru. Guru, kita sebagai pendidik, kenapa kita nak anak-anak murid kita itu menjadi yang terbaik? Kerana kita yakin bahawa pelajar-pelajar kita ini, anak-anak murid kita adalah penerus kepada generasi masa yang akan datang. Mereka lah yang suatu hari nanti, wa imma di mana sahaja, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, 10 tahun lagi, adalah penerus kepada kesinambungan Islam dan juga masyarakat pada masa yang akan datang. Melalui ilmu yang kita sampaikan itulah, melalui proses kita mendidik mereka, membentuk mereka, memindahkan nilai ilmu itu kepada mereka, maka itulah suatu sumbangan yang sangat besar dalam kita menjadi pendidik. Minta mohon dengarlah rakan-rakan saya, teman-teman saya di luar sana yang seorang guru pada hari ini, mungkin dah tahu, tetapi kita refresh kembali.
bahawa pendidikan itu mestilah ada elemen yang disebut sebagai kasih sayang. Kenapa kita buat ini? Kerana kita sayang kepada anak murid kita, kerana kita kasih kepada mereka, kerana mereka adalah pemimpin atau generasi penerus pada masa yang akan datang. Kerana itulah betapa besarnya nilai dan kualiti yang ada kepada seorang pendidik. Sebab itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dalam buku ini, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Seorang guru, kalau kita tidak menyayangi anak-anak murid kita, kita tidak akan disayangi. Maknanya kita tidak kasih kepada anak-anak murid kita. Seorang guru boleh melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti kerana nilai kasih sayang itu ada pada jiwa kita. Seorang guru yang berkualiti, yang boleh menyampaikan ilmu kepada para pelajarnya, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa sumbangan kita ini sesuatu yang mampu meningkatkan kualiti pelajar-pelajar kita, yang satu hari nanti mereka adalah pendidik juga. Mungkin bukan sebagai seorang guru, mungkin dalam pelbagai sektor ataupun pekerjaan bidang yang mereka ceburi, tapi nilai-nilai keguruan itu ada dalam jiwa mereka. Mungkinlah pelajar-pelajar kita tak semua yang jadi cikgu di sekolah, cikgu di universiti dan sebagainya, tetapi mereka seorang guru dalam masyarakat, seorang pendidik dalam masyarakat, seorang yang mempunyai nilai-nilai kasih sayang, menyayangi sesama masyarakat, menyayangi sesama umat, menyayangi bersama generasi yang ada. Itu penting. Kerana itulah dalam hadis ini meminta kita untuk saling menyayangi, mengasihi. Man la yarham la yurham. Maksudnya kita mengasihi, tak rugi. Suatu galakan untuk kita sama-sama mengasihi pelajar-pelajar kita, kasih kepada mereka, menyayangi mereka. Kerana kalau kita menyayangi mereka, Allah juga akan mengasihi kita. Kita sayang kepada seseorang, tuan-tuan, sudah tentulah orang akan juga sayang kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mengasihi, tidak menyayangi, tidak memberikan perasaan dan juga jiwa kita sepenuhnya kepada anak-anak murid kita, artinya apa? Sudah tentulah anak murid kita pun tidak akan mengingati kita. Sebab itu saya katakan tadi, berapa ramai di kalangan kita semua, termasuk saya dan tuan-tuan di luar sana, yang masih mengingat guru-guru kita yang mungkin ratusan ribuan orang yang mungkin pernah belajar, yang kita belajar dengan mereka, yang ingat sampai ke hari ini kesan seorang guru yang berkualiti dalam jiwa kita, seorang manusia ataupun pendidik yang boleh membentuk nilai, jati diri, kualiti kita pada hari ini, hasil daripada seorang guru yang berkualiti juga. Jadi apabila kita sendiri telah menjadi seorang guru, sudah tentulah kita pun ingin, berhasrat untuk menjadi guru yang penyayang, guru yang berkasih sesama anak-anak murid kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam buku ini menjelaskan tentang strategi pendekatan penyayang yang menjadi elemen utama dalam proses pendidikan kita. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengasihi umatnya. Rasulullah juga mendidik umatnya. Kerana kasih sayang itu bukan hanya berasaskan kepada keduniaan, tapi diasaskan kepada kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Pendidik yang berkualiti, sayangnya kita kepada anak murid kita bukan hanya kerana kita sayang dia di dunia, tetapi juga sayangnya kerana Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kerana merekalah yang satu hari nanti yang akan mendoakan kita, mengasihi kita. Sebab itu tuan-tuan, cubalah tuan-tuan tengok, bila ada sahaja bekas-bekas guru ataupun guru-guru yang meninggal dunia, ramai orang datang menziarahinya. Kerana berapa ramai orang yang telah dilahirkan oleh seorang guru dalam masyarakat. Takkan hilang perkataan cikgu, ustaz dan sebagainya itu sehingga dia mati. Kerana sumbangan ilmu itu sangat bermakna dan berkualiti dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, sidang muslimin, rakan-rakan, teman-teman saya di luar sana, bila kita kata bahawa pendidikan penyayang itu sebagai sesuatu yang harus dibina, dia mesti dibina dalam arti kita memahami pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Dalam buku ini, bila kita bicara tentang pendidikan, bukan hanya skop pendidikan itu hanya di sekolah, tapi merentasi rumah dan juga sekolah.
Kerana pendidikan itu bermula daripada awal. Bila kita kata mendidik generasi, mendidik umat, masyarakat itu, dia bermula daripada rumah. Ya. Jadi perlu kita sedar bahawa dalam kita memahami apa yang disebut sebagai pendidikan itu, ianya tidak lain, tidak bukan daripada kita memahami tentang bagaimana pendidikan itu bermula di rumah. Bila adanya berlakunya perkahwinan, maka adanya zuriat, maka pendidikan itu bermula dengan proses kita mendidik anak-anak kita, menyediakan fasiliti perumahannya, rumah kita yang baik, ya, suasana-suasana yang baik. Kerana itulah dia dituntut oleh agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut oleh dalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, ya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, ya? Mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi maknanya nilai kasih sayang yang nak kita bentuk, mendidik itu bermula di rumah. Bagaimana kita dapat mengajak diri kita, keluarga kita merenung bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu tanda-tanda di kalangan kehidupan kita supaya kita berfikir. Ayat, tanda-tanda. Perumpamaan Allah itu melihat kepada penciptaan Allah. Allah kurniakan kita isteri, ya? Maknanya seorang pasangan, teman, ya, supaya kita dapat merasa mawaddatan wa rahmah, maknanya ketenteram, tenang. Itu nilai kasih sayang, ya. Kalau berapa ramai yang di luar sana yang balik rumah rasa tak tenteram, jadi kita kena cek balik apakah ada masalah di antara suami dan isteri, tak rasa tak tenteram balik rumah. Kena cek, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah suruh kita berfikir bahawa sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Mana kita kena lihat, ya. Sebab itu dengan kasih sayang, tuan-tuan, ya, pendidikan ini terbina sebuah rumah tangga yang diikat dengan perasaan kasih sayang. Maka di situlah lahirnya zuriat. Maka zuriat yang lahir itu juga akan dididik dengan kasih sayang, ya. Kalau kita kaji tentang proses pendidikan, ya, bagaimana pendidikan itu berlaku mengikut tempoh-tempohnya. Mendidik anak-anak mengikut tempoh-tempohnya itu ada kaedah-kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur sekian tahun sehingga 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mana ada proses ni yang kita harus buat. Kerana dengan proses itulah membentuk diri kita menjadi pasangan yang mengasihi anak-anak kita. Maka bila mereka membesar, mereka telah melalui proses kasih sayang terbaik yang diterima daripada ayah dan ibunya. Maka bila masuk ke sekolah, guru-guru ini menjadi penerus kepada proses tersebut. Bukan maknanya mendidik itu harus diswastakan ke sekolah. Tidak. Kerana itulah kadang-kadang ramai teman-teman saya, ya, sebahagiannya berbicara cabaran-cabaran pendidikan hari ini. Kita terus melontarkan komen dan komplainnya di sekolah. Itu tidak berapa nak bagus, ya. Kerana sekolah bukan tempat 100% pendidikan, ya. Sekolah adalah penerusan kepada pendidikan. Pendidikan yang paling utama itu ialah di rumah. Jadi bila dah dilalui pendidikan kasih sayang itu diterima di rumah, maka sekolah ini adalah penerusan kepada pendidikan tersebut. Jangan berlakulah, ya, benda yang lain, ya. Kadang-kadang anak-anak ini, tuan-tuan, berdasarkan kepada maklumat yang saya dapat daripada kawan-kawan saya pakar kaunseling dan sebagai psikologi kanak-kanak, ada yang membuat kajian pelbagai, ya, mengatakan bahawa kadang-kadang anak-anak jadi confused, ya. Di rumah dia belajar lain, di sekolah dia lain. Mungkinlah, ada setengahnya mengatakan, yang saya dapat maklumat, di rumah relax aja, ya, tak ada apa-apa, ibu ayah tak peduli apa nak buat-buat sajalah. Tapi bila di sekolah banyak sangat peraturannya. Jadi dia confused terhadap dua suasana tersebut. Kadang-kadang ada di rumah terlalu strict, mungkin di sekolah tak pula, contohnya lah. Jadi anak-anak pun jadi tak tentu bagaimana
cabaran-cabaran tersebut. Jadi penerusan itu sangat penting dalam kita nak melahirkan anak-anak yang mempunyai jiwa kasih sayang. Kalau di rumah kita dapat membentuk perasaan kasih sayang tersebut, kasih sayang yang telah diwujudkan, terbina sebuah rumah tangga yang bahagia sebagai contoh. Kasih sayang seorang suami, ayah kepada anak-anak, isteri, ibu kepada anak-anak, maka ini dapat membina kekuatan-kekuatan yang terbaik, yang dapat menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan juga solehah. Jadi apa yang lebih penting dalam konteks memahami pendidikan penyayang ini adalah yang perlu kita lihat ialah bagaimana kita nak memulakannya. Itu yang penting. Kita bercakap tentang pendidikan penyayang ini, saya percaya semua pun kita telah mengetahuinya. Cuma barangkali sama ada kita nak atau tidak. Persoalan sekarang ialah bagaimana kita lihat pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan dalam kita nak melahirkan pendidik-pendidik, guru-guru sebagai contoh, termasuk persekitaran pendidikan itu supaya ada elemen kasih sayang. Jadi penting untuk kita melihat antaranya, tuan-tuan sidang penonton, sidang hadirin dalam hati Allah sekalian, ialah bagaimana kita dapat mendidik para guru-guru sebagai contoh, persiapan diri mereka dalam menjadi seorang guru yang benar-benar berkualiti dalam pendidikan tersebut. Kita mungkin ada setengah orang mengatakan, yalah kita mulakan dengan pendidikan di rumah. Ya, saya tidak menafikan, tetapi nak memulakan itu juga antara elemennya ialah bagaimana latihan-latihan pendidikan perguruan itu dilakukan untuk menjadi guru yang faham terhadap tujuan matlamat pendidikan yang sebenarnya. Memanglah hari ini kalau saya sebut guru-guru, tak semua guru-guru boleh bersetuju dengan saya. Ada setengah guru-guru yang saya kenali di banyak sekolah mengatakan bahawa ustaz, bukan senangnya kita nak bagi muka pada anak-anak murid kita kerana sebahagian besarnya tak boleh diberi muka. Dengan kenakalan-kenakalannya, dengan perangai-perangai yang macam-macamnya, kadang-kadang kita tak boleh bagi muka, kita kena tegas. Okey, barangkali itu mungkin realiti sesetengah tempat yang kita harus tangani berdasarkan kepada suasana dan senario yang berlaku. Jadi guru itu penting untuk sama-sama kita bentuk. Pertama ialah kesedaran terhadap tanggungjawab tersebut. Yang kedua ialah bagaimana guru juga harus sama-sama maknanya meningkatkan kefahaman tersebut, kualiti pembelajaran. Macam saya sebutkan tadilah, maknanya bila kita kata pelajar-pelajar kita ni tak semua boleh diberi muka, tapi hakikatnya sebagai guru kita harus positif bahawa kenakalan-kenakalan anak-anak ini kadang-kadang ini bersifat sementara. Berapa ramai kalau kita boleh tanya guru-guru yang ada di luar sana, zaman belajar pelajar-pelajar kita ini yang hari ini menjadi seorang yang berkualiti yang hebat. Berapa ramai anak-anak murid di kalangan mereka yang dahulu di sekolah sangat nakal, memang banyak masalah, tapi bila mereka berubah dari semasa ke semasa, mereka dapat menjadi seorang pemimpin ke dalam masyarakat. Itu mungkin sejarah yang telah berlaku. Mungkin juga saya yakin bahawa di kalangan guru-guru juga ada yang berusaha menasihatinya, memberikan dorongan kasih sayang, walaupun kadang-kadang kita nampak macam tak berjaya saja kan, tapi akhirnya kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah anak-anak pelajar kita berjaya dengan segala-galanya lah apa yang telah mereka hadapi. Jadi itu sebahagian daripada maklumat yang boleh saya kongsi dengan sidang penonton di luar sana terhadap bagaimana elemen penyayang ini sebagai sesuatu yang sangat penting untuk kita melahirkan generasi yang berkualiti pada masa akan datang, bermula daripada kesedaran seorang guru. Kita juga sebagai guru, saya sebut ini bukan kerana saya bukan guru, saya juga seorang pendidik kepada kita semua. Saya juga punya ramai pelajar-pelajar saya di universiti, untuk sama-sama kita renung-renungkan, fikir-fikirkan bagaimanakah sepatutnya tanggungjawab yang boleh kita lakukan untuk kita menjadi seorang insan yang bukan hanya insan yang disayangi di kalangan pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan pendidik kita, tetapi juga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh saya berikan, yang baik, yang buruk itu saya mohon keampunan dan kelemahan mungkin telah saya lakukan. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.